Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada kamu sekalian kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Ini salah satunya obat untuk orang-orang yang berdosa besar. Ini satu. Dan ikutilah syarat-syarat taubat yang ini. Yang kita sedia maklum. Kita menyesal atas apa yang kita susah kita lakukan. Kita tinggalkan. Terus saya meninggalkan dunia lama saya. Terus hijrah. Saya menyesal Ustaz. Dalam dunia lama saya dulu banyak saya buat dosa Ustaz. Banyak Ustaz. Apa saya tak buat? Dia menangis cerita Ustaz. Ustaz menangis 10 kaki air mata tu. Apa saya tak pernah buat Ustaz? Ya Allah. Dia perempuan telefon kita. Apa saya tak buat Ustaz? Masa zaman saya dulu, masa zaman lama saya dulu Ustaz. Masa dunia lama saya tak buat semuanya. Macam-macam. Saya memang sekarang ni saya tinggal Ustaz. Dulu saya berlubang Ustaz. Apa kala yang tak ada macam burung. Sekarang saya bertudung Ustaz. Saya berhijab. Berhijab. Bukan bertudung lagi, berhijab. Itu istilah popular sekarang. Berhijab. Pakai tudung lah. Dan saya berazam saya takkan balik kepada dunia saya Ustaz. Walaupun dunia itu dunia yang penuh dengan kemewahan, walaupun dunia itu penuh dengan kemasyhuran, walaupun dunia itu dunia glamour Ustaz, saya tak nak balik dah. Biarlah tak perlu Ustaz. Saya tak kaya pun tak perlu Ustaz. Mudahnya pun saya mohonkan Ustaz bimbing saya ke jalan dan terus berada dalam jalan kebenaran ni. Sebenarnya nak beritahu so kita kahwin ni. Terus kita bilang dia Contoh saya tak kata ni saya kata contoh. Syarat taubat 3 tu dah ada dah. Dia tak menyesal, tinggalkan, kemudian berazam tidak melakukannya lah lagi. 3 dah ada. Dan yang keempat, kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan orang lain, maka memohon maaf kepada orang lain. Kena minta maaf lah. Minta maaf Ustaz, saya dulu mohon jahanam dengan Ustaz. Saya minta maaf Ustaz. Saya minta maaf betul Ustaz. Saya tak buat lagi Ustaz. Betul Ustaz. Ustaz bagilah kereta Ustaz dekat saya, biar saya buat jadi merah ini Ustaz. Dah syarat yang keempat tu. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang manusia lain. Itulah dia sesatunya preskripsi ataupun ubat bagi orang yang berdosa besar. Tapi kalau dosa kecil, salah satunya ini, iaitu kita banyak melakukan solat berjamaah. Dulu kita tak buat tuan-tuan. Masa kita alam lama tu, masa alam muda-muda kita tak buat solat berjamaah ni. Kita selalu meninggalkan solat berjamaah. Sekarang kita jadi orang yang selalu mengerjakan solat berjamaah walau apa pun keadaan itu. Mereka kalau dah terletak, janganlah pesan pula pada orang keliling. Aku nak sembahyang Jumaat ni, kau tolong usung aku ke surau. Dengan usung letak sembahyang baring dekat surau. Janganlah macam tu. Itu menyusahkan orang. Selagi berkuasa mampu mengerjakan solat berjamaah, datanglah kita ke masjid, ke surau mengerjakan solat berjamaah. Kalau dah tak mampu, tak berkuasa sembahyang pun dah baring terletak, tak payahlah. Itu dia. Jadi bila kita mengerjakan solat berjamaah, insya-Allah Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Hadis yang berikutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailatan atin min rabbi, telah datang kepada aku pada satu malam atin, seorang yang datang. Atin ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil isim fa'il, seseorang yang melakukan satu perbuatan. Kata nama bagi seseorang yang melakukan satu perbuatan. Atin, ada ya'ti atin, mendatangi, telah datang kepada aku pada satu malam seseorang yang datang. Min rabbi, daripada Tuhanku. Maknanya siapa yang datang? Takkanlah syaitan, takkan iblis. Kalau orang yang datang daripada Tuhan, dari Allah SWT, tentulah utusan Allah itu ialah malaikat. Kalau Nabi SAW, tentulah malaikat
Jibril alaihissalam tentu ya. Kadang-kadang malaikat Jibril ni memang spek bidang tugas dia menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul tu spek kerja dia. Alah dia pekerja Jibril alaihissalam ni tuan-tuan ubat. Beribadah. Betul dia ni. Beribadah aja. Kalau bersujud sujud. Kalau rukuk je. Kalau tawaf mengelilingi Baitul Makmur, tawaf mengelilingi Baitul Makmur lah. Apa Baitul Makmur? Baitul Makmur ini ialah Kaabah ni lagi. Yang mana Nabi SAW pernah melihat ketika dalam peristiwa Mi'raj 70,000 malaikat mengelilingi tawaf mengelilingi Baitul Makmur. Baitul Makmur ni Kaabah di atas dan di langit. Nabi nampak malaikat 70,000 mengelilingi tawaf mengelilingi Baitul Makmur. Macam ya Nabi kita melihat orang tawaf mengelilingi Baitullahil Haram. Macam tu Kaabah tu. Jadi kata Nabi SAW, pada satu malam datang Jibril alaihissalam ni mendatangi Nabi SAW. Faqala li ya Muhammad qul maka orang malaikat ni memanggil ya Muhammad. Ya, maka qultu ni siapa? Bukan qultu Abdullah bin Abbas. Qultu ni qultu qala Nabi SAW. Aku berkata, labbaika rabbi wa sa'daika. Ya, aku menyambut seruan Tuhan. Kalau nak tahu apakah maksud sebenarnya, tanyalah dengan pakar bahasa. Ustaz Fazli pakar bahasa lah, balik nonton balik. Ustaz ni pun makna labbaika rabbi wa sa'daika, dia akan hurai lah satu kuliah. Itu je. Kalau pakar bahasa dia boleh hurai. Ibarah dia boleh hurai banyak. Kalau begini penggunaan dia, begini penggunaan dia, begini penggunaan dia. Kan? Jadi saya ambil apa yang diterjemah oleh penterjemah iaitu Syekh Fuad Kamaluddin Ar-Rabawi. Dia terjemah kitab ni. Jadi dia terjemah, ya aku menyebut seruan Tuhan tu. Ya, macam jawab salam lah. Macam orang orang Australia. Good day. Macam tu. Jawab balik good day. Macam tu. Orang putih, orang Australia kan. Macam orang India lah, orang Hindu kan. Waalaikum. Macam tu lah lebih kurang. Dan jawab dia memang itulah. Kemudian Nabi SAW, kemudian Jibril bertanya. Jibril bertanya, hal tadri fi ma yaqtasimul ma'lul a'la. Adakah Tuhan mengetahui apa-apa yang sedang diperbincangkan, dipolemikkan oleh malaikat-malaikat di atas langit? Tuan tahu tak? Dia pun ni tengah berbincang hangat, dia berdiskusi, bermuzakirah lah, macam-macam kat atas. Tuan tahu tak apa yang mereka tengah bincang kat atas? Qultu la a'lam. Nabi SAW jawab, tak tahu. Kan? Macam kita lah, kita tahu ke apa yang sedang dibincangkan oleh orang ni Sabah Sarawak? Itu tahu. Apa yang mereka bincang sekarang? Ada antara mereka membincangkan rasa terkilat mereka terhadap apa yang mereka terima di dalam Malaysia selama 51 tahun. Sebahagian mereka sekarang ialah duduk dalam Malaysia dia 51 tahun. Daripada tahun 1963 sampailah ke hari ini duduk dalam Malaysia. Merdeka melalui Malaysia. Kan? Masa tu Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung membentuk negara Malaysia. Tahun 1963 diisytiharkan mulai tarikh 16 September 1960. Lalu tahun apa yang kami dapat? Jalan buruk. Ini ada yang cakap ini kadang-kadang ni. Jalan buruk, jalan teruk, lubang-lubang. Ada tempat yang tiada jalan raya. Budak-budak sekolah pergi ke sekolah merentas sungai, jambatan gantung dan sebagainya. Dalam setahun mereka ni. Yalah. Sedangkan kita pengeluar minyak, Sabah Sarawak ni pengeluar minyak. Kawan saya daripada Kuching ke Biri hampir 1 hari perjalanan. Hampir 1 hari tuan. Daripada Kuching ke Miri 850 km.
Jalannya macam jalan daripada